Tuan-tuan, malam ni bermulalah pengajian kitab kita, yakni kitab Baharul Mazi jilid ke-17. Karangan siapa tuan-tuan? Karangan Syekh Idris Al-Marbawi, yakni orang Perak ni, orang Malaysia kan, yang duduk dekat Mesir tu lama. Kitab Baharul Mazi ni ada 22 jilid kan. Kita saja cabut-cabut dapat nombor 12, nombor 17 kan. 17 ni pun kalau ikut-ikut, kalau sebulan sekali mengaji 8 tahun baru habis kan. Kalau 22 jilid, tak tahulah kitab habis dulu ke kita habis dulu, insyaAllah. Jadi awal mula, pertama mula, sebagai pengenalannya, malam ni kita akan kongsi sama-sama bab yang pertama, yakni apa? Abwabus sifatil qiyamah warraqaiq warwaraq. Dalam kitab, satu kitab ni tuan-tuan terbagi kepada tiga bab lah, 3 chapter. Satunya sifat hari kiamat. Tu bab yang pertama yang kita akan bincang dan kongsi berkenaan dengan kiamat. Yang keduanya bab apa? Pelembut hati. Tu. Dan yang last, yang akhir sekali adalah bab warak. Kan. Jadi mula-mula kita kongsi ke bab yang pertama. Tu. Kata tuan kitab ini bermula sebab bab yang menerangkan bicara sifat hari kiamat dan pelembut hati dan warak. Inilah tempatnya. Tu. Kalau berbicara bab kiamat, salah satu daripada kitab ni lah Syekh Idris Al-Marbawi. Babul maja'a fil qiyamah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kiamat. Tu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Tuan-tuan, tuan kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi ni dia orang utara kan. Jadi kita akan dapat dengar bila mana kita bermula saja dengan chapter baru, dia akan bermula dengan apa? Ketahuilah kiranya saudaraku. Kan. Sebelum didatangkan hadis yang menunjukkan atas kiamat dan berhimpun sekalian manusia pada harinya itu, lebih dahulu hendak menerangkan kiamat dan harinya itu, iaitu diambil kenyataannya daripada kalam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Tu petikan, dan ada juga kisah-kisahnya dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan siapa? Imam Al-Ghazali. Sebagai yang telah dihimpunnya dan disusunnya di dalam karangannya daripada Al-Quran dan hadis Nabi, maka berkata ia, hendaklah bersedia kamu hai orang-orang miskin daripada bekal akhirat. Kita ni alhamdulillah kan. Islam ni Allah kata apa? Islam ni aku yang punya. Islam ni inna dina indallah Islam. Agama yang aku redha Islam ya. Antak saduk marilah agama apa pun yang kita dengar, Islam kan. Itu sebabnya tuan-tuan, kita pun tak pernah minta pun nak jadi Islam pun kan. Inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala daripada azali lagi. Ketika mana saya ada pernah kongsi di sini dulu, sebelum kita ni ketika mana Nabi Adam di dalam syurga dulu tu kan, di mana Nabi Adam ni berseru kepada Allah, berkata kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, boleh dah aku nak tahu berapa banyak zuriat aku ni? Tu kan, ketika tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun mengarah Jibril alaihissalam lalu mengusap tulang sulbi Nabi Adam. Tulang sulbi Nabi Adam tu dekat mana? Samalah dengan kita pun, ni ujung tu, tulang yang ujung tu. Tulang sulbi ni, tulang sulbi ni dia sebesar biji beras tu. Buatlah macam mana, hancurlah macam mana jasad kita pun, wa ima kita bubuh dalam incinerator tu pun jadi debu, benda tu ada lagi sulbi tu. Melalui sulbi itulah besok ketika mana kita dibangkitkan di padang mahsyar besok daripada kubur, dan Nabi Muhammad SAW, sebelum itu diturunkan hujan selama 40 hari untuk nak menumbuhkan balik tu kan. Sebab jasad kita ni hancur kan. Kita jasad ni tuan-tuan ibarat sarang ya. Itu sebab ketika mana Nabi Adam AS dulu dicipta daripada tanah
Tanah yang diambil oleh Jibril pun tak boleh, Mikail pun tak boleh. Lalu yang boleh ambil siapa? Israel. Tu. Allah arahlah 3 malaikat ni. Jibril naik, tak dapat ambil. Mikail pun naik, turun Israel. Maka diambilnya tanah di bumi ni lah. Kan? Israel kata apa? Wahai bumi, aku ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebelum ini 2 malaikat dah ambil tapi tak berjaya. Sebab apa? Sebab engkau tidak mengizinkan. Bumi ni tak izin. Malaikat-malaikat ni nak ambil tanah. Sebab apa kata bumi? Aku tak nak nanti juzuk-juzuk daripada aku ni masuk dalam api neraka. Tu. Tetapi Jibril, Israel ni dia jenis brutal sikit. Dia kata izin tak izin aku ambil juga. Daripada segenap pelusuk dunia ni. Kan? Macam-macam jenis tanah. Adanya tanah gambutnya, tanah pantainya, tanah hitam, tanah putih apa semua tu. Itu sebabnya color kita ni berbeza. Kan? Ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang kelabu, ada yang macam-macam lah. Ada yang kasar akhlak dia, ada yang lembut, lemah lembut. Mungkin dia jadikan daripada pasir pantai lah kot. Lemah lembut. Tu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata kepada malaikat, Allah berfirman kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku nak cipta manusia ni, nak ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi daripada tanah. Daripada tanah ni ambil di bumi. Kenapa Allah tak cipta daripada di tanah ni, di bumi ni? Kan manusia tu nak jadi khalifah di muka bumi. Kenapa mestinya Allah naikkan di syurga tu? Diciptanya Nabi Adam di dalam syurga. Siapa yang membentuk struktur kita ni? Digumpal-gumpal tanah tu? Israel. Allah kata, wahai Israel, bila Israel naik persembahkan itu tanah-tanah ni, Allah kata, wahai Israel, kamu buat rangka Nabi Adam ni macam tembikar tu, setinggi 60 hasta, 180 kaki lah kot. Tu tinggi Nabi Adam. Kan? Dibuat-buatnya. Siapa yang arah? Siapa yang ilhamkan malaikat ketika itu untuk nak mencipta nak rangka tu? Atas arahan Allah. Allah yang suruh buat semua tu. Penciptaan manusia ni punyalah cantiknya, eloknya. Ketika mana dah siap dah, dibiarkan selama berapa hari? 40 hari. Dibiarkan di tengah panas itu. Kan? Ketika mana itu masa rangka aja, ada rangka aja. Ruh tak masuk lagi. Maka malaikat pun datang tengok, pusing tengok, ini apa ni? Khalifah macam mana ni, macam ni. Sebab kan manusia ni berbeza daripada malaikat. Sebab Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna kita ni. Kan? Maka syaitan pun datang, iblis tengok semua. Ruh pun dah masuk. Cuba masuk. Masuk. Keluar. Setelah mana apa sinonimnya dengan 40 hari tu, 40 ni. Kan? Itulah manusia ni bila sampai 40, dia kena buat pilihan dia. Nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke, nak jadi apa. At the age of 40. Kan? Itu sebab wanita-wanita ni ataupun kita ni bila sampai umur 40, dia ada satu doa tu. Kan? Tu. Nanti kita ajaklah doa apa kan? Doa nak mencecah masuk 40, daripada 39 pergi 40. Kan? Supaya apa? Kita ni jadi orang baik, orang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah pun perintah malaikat masukkan roh. Roh ni masuk tak mau keluar, masuk tak mau keluar. Kan? Roh tak mau masuk mula-mula. Jadi dia henyak oleh malaikat ni daripada ubun kepala ni. Nabi Adam masuk lalu ubun kepala. Itu sebab kepala baby kita dulu lembut ni, tempat roh. Dan di sini juga roh akan keluar. Itu sebab orang mati, mata dia agak terbuka kadang-kadang, tak sempat nak tutup balik. Sebab Allah bagi dia, Allah izinkan dia tengok roh nak keluar ketika itu.
Kan Allah bagi peluang kepada kita melihat 3 benda ni. Roh, malaikat rahmat, malaikat Israel yang kata malakal maut ni. Kita mesti nak tengok ni. Sebab di situlah bahwasanya kita tahu sama ada kehidupan kita yang akan datang ni, start daripada alam kubur sampai ke alam-alam tu, sama ada baik ataupun nikmat ataupun derita. Kita pun tengok malaikat Israel dengan malaikat rahmat. Okey, cantik lah tu. Kalau datangnya malaikat Israel dengan malaikat azab, Jahannam. Kan. Tu, semua percaya tu. Benda tu semua. Berlaku tak lagi? Belum. Tapi akan berlaku. Bila? Hanya Allah saja yang tahu. Dan kita wajib meyakini dia. Kan. Itu salah satu daripada rukun iman tu. Kan. Habis. Hendaklah bersedia kamu, hai orang-orang yang miskin, daripada bekal-bekal akhirat. Tu yang Allah kata, wa ma qalatul jinna wal insi illa liya'budun tu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni kecuali untuk apa? Bukan menyembah. Ramai orang tafsir menyembah. Allah tidak perlu pada penyembahan. Yang perlu pada sembah ni manusia aja. Beribadat. In the sense of apa beribadat ni? Yang kita duk buat ibadat ni tuan-tuan, untuk apa? Untuk nak mengenal. Kan? Tidak aku jadikan jin dan manusia ni untuk apa? Mengenal. Mengenal aku, kata Allah. Sebab dulu kita kenal lah. Ketika mana Allah tanya kita, alastu bi rabbikum, hampa kenal tak aku ni Tuhan kamu? Kita pun semua kata apa? Qalu bala saya. Bahkan kami kenal ya Allah. Kenal tak? Kenal. Nak balik besok kita, yang kita selalu duk sebut tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setengah orang dia sebut hari-hari dia sebut, tapi tak hadam dia. Daripada Allah kita datang, daripada Allah kita kembali. Nak kembali tu nak kena kenal. Proses kenal dia ni yang kita duk buat ni. Proses kenal tu. Alhamdulillah. Siapa yang bagi itu semua tu? Tu Allah kata manusia ni special dia sebab apa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kamu. Kita akal, Allah bagi akal. Malaikat ada akal. Manusia akal dia, on top of akal itu ilham ada. Kamu kena pilih nak jadi baik, nak jadi jahat, nak masuk neraka, nak masuk syurga, kamu kena pilih. Itu sebab manusia besok depan Allah besok tak ada jawapan bila Allah tanya. Kan? Tu. Habis. Ni tuan kitab ni kata apa? Bekal untuk hari akhirat. Semua kita besok akan pergi. Nabi kata setiap alam yang kita nak menempuh ni makin susah, makin susah, makin susah. Dia takkan jadi senang. Dulu alam roh masuk alam roh. Alam roh kita masuk alam rahim. Senang tak? Duduk situ kan. Lepas tu lahir ke alam dunia. Ketika mana nak lahir di alam dunia tu, dia ada dialog di antara baby yang nak keluar tu dengan malaikat. Kan dikisahkan. Baby bertanya, wahai malaikat. Malaikat tu beritahu, wahai anak, kamu nanti besok akan dilahirkan ke alam yang namanya dunia. Kan? Anak tu tanya malaikat, wahai malaikat, aku balik lahir ke dunia ni seorang-seorang besok ni. Siapa yang nak jaga aku ni? Aku ketika mana dalam rahim ibu aku, dalam perut ibu aku, semuanya ibu aku yang buat. Ibu aku minum, aku minum. Ibu aku makan, aku makan. Ibu berjalan, aku pun ikut dia. Nanti di dunia ni aku seorang-seorang, siapa nak jaga aku ni? Kata malaikat, ada seorang yang akan menjaga kamu sehingga kamu dewasa. Anak tu tanya, siapa dia? Itulah malaikat. Siapa malaikat tu? Ibu kamu. Kan? Itu sebabnya siapa yang zalim ibu dan bapa ni, Allah cukup murka dia. Jangan ada di antara anak-anak yang zalim kepada kedua ibu bapa. Dia tidak akan, dia bukan Allah tunggu dia mati. Belum mati lagi Allah dah azab dia. Allah akan kenalkan dia. Kan? Hari ni dia buat mak dia, besok anak dia buat dia pula. Dia benda macam tu, tuan. Whatever you give, you get back, Allah kata. Kan? Jadi, jadilah orang yang baik. Bagi bekalan hari yang besar pekerjaannya, lagi yang panjang masanya. Tu. Tuan, kita hidup kat dunia ni sementara.
Berapa lama kita boleh pergi? Kan? Habis kuat pun zaman sekarang ni lah. Habis kuat 80 lah, kata 80. Katalah 63. Masa kita hidup dekat dunia ni. 63 ni is equivalent to berdiri di padang mahsyar tu, 63 tahun, baru 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit. Tu 63 tahun. Nabi kata berdiri saja tanpa ada interrogation lagi, belum ada apa-apa lagi, 50,000 tahun. Berdiri saja. Sementara nak tunggu syarah lerah apa semua ni, Allahu Akbar, tak tahulah. Yang mataharinya terpacak atas kepala. Tu. Nak senang di sana, macam mana? Di sini tempat dia. Dunia ni tempat dia. Carilah amalan sebanyak mana mungkin. Carilah pahala sebanyak mungkin. Tapi Allah ni tuan-tuan, sayangnya kita ni, sayang kat kita ni. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok amalan kita. Yang di mana tu? Yang di ujung. Dikala kita nak menghadap dia berapa saat lagi tu, amalan apa kita nak bawa? Kan? Yang belakang tu Allah tak tengok. Allah tak tengok yang pangkal, Allah nak tengok yang ujung. Allahu Akbar tu. Bayang tengok tuan-tuan. Sebenarnya macam tu Allah buat. Nak bagi kita ni hidup di alam yang kehadapan-kehadapan ni dalam keadaan penuh nikmat. Di kala mana Allah kira kita punya kebaikan? Kan? Allah. Di kala mana kita bertaubat dan tak akan melakukan benda tu, habis. Tak kira lah ketika itu umur kita berapa tahun. Kan? Faham? Mati kita. Sempat lagi beramal. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itulah sayangnya Allah kat kita tu. Lagi yang panjang masanya, lagi yang keras perintahnya dan bersangatan huru haranya dan hisabnya dan balasannya. Lagi hampir masanya kerana firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Bahwasanya sekalian manusia nampak akan hari kiamat itu jauh lagi, padahal kami nampak akan dia tidak jauh lagi, kata Allah. Allah beritahu. Orang yang leka itu sebabnya dunia ni Allah kata apa? Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni tempat berlibur-libur je. Sementara je. Kenapa Allah kata? Kita tengok apa yang Allah jadikan, Allah cipta bagi kita pinjam ni semuanya sementara. Jasad kita masuk tanah masuk habis, dimakan ulat. Tak usahlah dia bubur shampoo air, tak payah. Habis ulat makan. Bangkit daripada kubur besok, jasad yang lain. Tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sayangnya kita ni, Allahu Akbar, tak tahulah tuan-tuan. Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan, ujung amalan. Nak bawa dekat aku amalan. Allah bukan nak tengok wang ringgit dah. Amalan. Itu sebab setengah orang ni, Allahu Akbar, tak nampak. Benar kadang-kadang tak nampak. Allah kita tengok ruginya, kata. Kerana akan datang ia dan tiap-tiap yang datang itu hampir jua. Tuan-tuan, Allah nak jadikan sesuatu ni bukan terus Allah jadikan tak. Allah bagi tanda-tanda dulu. Sebab Allah tu maha segala maha. Allah mulakan kalimah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah nak cerita apa? Dengan nama aku, kata Allah. Aku ni Allah, pemurah dan penyayang. Kan? Atau orang kafir tu, Allah tahu dah dia tu kafir, yang tak pernah taat kepada Allah. Nikmat dapat tak? Rezeki dapat tak? Dapat. Telahlah kita ni orang Islam ni. Tapi orang kafir ni dapat dunia saja. Mulianya Allah, tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang kafir ni kalau dia buat baik, Allah bagi juga kebaikan dia kat dunia ni. Kat dunia lah. Akhirat tak dapat. Untungnya kita ni buat baik, di dunia pun Allah bagi, di akhirat pun ada bahagian lagi.
Untungnya kita ni, untung. Habis. Kerana akan datang ia dan tiap-tiap yang datang itu hampir jua. Pada hari kiamat itulah dilihat langit telah pecah belah ia, dan bintang-bintang itu telah bertaburan ia dengan sebab goncang hari itu. Tu pun dah dengar dahsyat dah. Bintang habis bertabur-tabur. Langit ni pecah. Langit ni dia jadi cair. Macam cair timah tu meleleh. Kan? Allahu Akbar tu. Itu baru yang tu. Pertama mula, awal mula tiupan sangkakala itu, kan? Nabi cerita bila ditiup tu, dia pecah dengan telinga, kan? Perempuan yang mengandung gugur mengandung dia. Tak tahulah dia punya vibration wave dia tu, tak tahulah macam mana, kan? Siapa pernah dengar, siapa pernah masuk hutan dengar rimau mengaum? Tak pernah dengar rimau mengaum? Rimau mengaum ni dia tak solid, dia tak rup macam tu. Dia tu pecah. Sebab apa dia nak tunjuk? Dia tu raja rimau. Bila dia rup macam pecah. Kan? Orang jauh pun dengar. Nak bagi gerun tu. Dia tak zup macam tu. Ser. Kan? Tu sangkakala tu lebih lagi pada tu. Dia punya wave tu, Allahu Akbar, tak tahulah, kan? Tapi Nabi cerita lah, untungnya kita ni Nabi cerita. Ketika mana kehancuran alam ini, Allah akan pastikan, Allah bukan kita, Allah akan mati. Orang-orang Islam ni Allah akan mati dulu. Allahu Akbar. Sebab apa Allah mati dulu? Allah tak mau kita ni orang Islam melihat kehancuran ni, dunia ni pecah apa semua, tak mau. Punya sayangnya Allah dekat orang berdiri di atas tiket Islam. Orang yang macam mana yang mati ni, yang akan mati ni? Allahu Akbar, tuan-tuan. Nabi cerita, kan? Kita harap kekal lah, iman kita ni kekal lah. Nabi kata hatta orang yang ada iman dalam hati dia sebesar zarah pun, Allah akan matikan dulu. Punya Allah nak azabnya orang kafir ni, yang tak percaya bahawasanya akan berlaku kehancuran alam ini, mereka akan melihat sendiri dengan tenganga, terperosai mata, tak tahulah cerita, punya terkejut, kan? Maka ketika itu barulah teringat Allah, kalau kita beriman dulu tak kena dah macam ni, tak berguna dah, tuan-tuan, kan? Itu sebabnya Allah dia bagi kita ujian. Dia tahu ni akhir-akhir zaman ni, tuan-tuan, dia ada ujian. Kan Nabi kata, itu sebabnya nak berlaku kiamat ni, Allah cerita dulu dah. Allah bagi tanda-tanda dia. Dulu 15 tanda-tanda, kan? Berlakunya akan berlaku kiamat. Lepas tu dia ada 10 tanda-tanda berlaku perkara ni, mana kiamat tu hampir dia sangat-sangat. Tu tanda-tanda dia, kan? Imam Mahdinya, Nabi Isa-nya, Dajjalnya, Yajuj al-Majuj-nya dengan Dabbahnya, apa semua tu. Sampailah ketika mana Nabi Isa alaihissalam memakmurkan alam ini, memuslimkan semua satu dunia ni. Itu pun ada lagi yang engkar. Maka Allah akan matikan orang-orang beriman ni. Mati habis orang beriman, kan? Kalau kita sempat lah, tinggallah orang-orang yang engkar, kan? Sehinggalah di penghujung itu, kata Nabi, dah orang tak tahu dah nak sebut kalimah Allah ni macam mana. Tu habis cerita, kan? Habis karen lah macam tu. Tu Allah sayang, Allah bagi tanda-tanda dulu. Untuk orang nak mati pun ada tanda, kan? Tapi yang nak mati tu tak sedar. Orang di sekeliling tu tak sedar. Bila dah mati baru sedar, patutlah dia ni, kan? Dulu tak pernah makan banyak, ni makan banyak pula. Melawak apa gitu gini. Dulu tak pernah melawak. Itu tanda-tanda dia. Orang Melayu kata buang tebiat. Orang Melayu ni istilah dia memang, kan? Memang hebat-hebat istilah dia. Habis. Dan segala bintang yang bercahaya dan menerangi telah berubah warnanya. Dan matahari pun pada hari itu padam cahayanya. Matahari boleh padam cahaya.
Yang sekarang ni matahari tu ada 193 juta kilometer dengan kepanasan 6,000 degree Celsius. Tuan-tuan, China sekarang ni tengah nak buat tu, tengah buat satu creation matahari, nak cipta matahari. Dan ada 21 mayat manusia ni di dalam inkubator tu untuk nak dihidupkan, nak buat kerja Tuhan ni tu. Sekarang ni dia tertangguh sebab apa? Sebab baru nak tahu, nak cari nyawa tu dekat mana, nak menghidupkan jasad-jasad ni kan. Tu punya cerdik tak cerdik manusia. Allah izin tak? Allah nak tengok siapa yang pandai. Hang ke aku? Hang sendiri pun aku cipta, kata Allah. Hang nak buat manusia pula. Sama macam orang sembah patung kan. Orang sembah patung kan. Tu. Allah murka orang yang menyembah patung. Apatah lagi murtad. Oh tuan-tuan, murtad ni kan. Ni baru-baru ni hot kisah apa? Ada satu kisah di negara jiran kan. Murtad dia. Murtad ni dia makam dia kat mana makam dia? Orang beriman. Kalau mati orang beriman. Orang kafir. Murtad ni dia bawah lagi pada orang kafir. Jasadnya tak payah tanam, bagi kat anjing. Jasad orang murtad ni kalau dia mati. Tu hina sampai macam tu. Allahu Akbar kan. Tuan-tuan, kalau Allah tanya kita lah, tanya manusia ni, apa lagi hang pondok ni? Agama apa yang hang pondok ni? Kita nak jawab apa tuan? Kan? Tu, tak malu. Aku suruh hangpa pakai tudung, hangpa tak pakai tudung. Besok aku kejam hangpa masuk neraka, hangpa kata aku zalim. Zalim ke Allah? Tuan-tuan, Allah dia cipta manusia, dia tahu manusia ni lemah ke kuat tang mana, lemah tang mana, semua dia tahu. Degil ke, bebai ke, semua dia tahu. Dia yang mencipta. Itu sebab Allah kata apa? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah aku cipta hangpa ni nak main-main? Tak. Anda tugas. Kalau hangpa komplain, masuk syurga. Itu sebab Allah buat syurga neraka. Allah cerita pula, okey, hang buat macam ni masuk syurga, hang buat macam ni masuk neraka. Kalau hangpa pilih untuk nak masuk neraka, aku bagi hangpa masuk neraka. Yang kekal abadan abadan. Allah salah ke? Allah tak salah. Allah tak pernah salah dan never salah dan tidak akan salah. Dan gunung ganang pun hampir berterbangan ia, dan awan-awan pun tidak menurunkan hujan lagi, dan segala binatang pun habis dikumpul supaya dibalas bila perbuatan satu-satunya dengan lainnya, kemudian dikembalikan kepada tanah. Tu haiwan-haiwan yang hidup, haiwan-haiwan yang ada dekat padang mahsyar besok tu, kalau dia ada dekat padang mahsyar, haiwan ni pun dia ada juga nak mengambil penyaksian. Haiwan dengan haiwan, haiwan dengan manusia, manusia dengan haiwan kan. Mana-mana binatang yang diinaya oleh manusia, dia akan bakal mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala besok. Tak terlepas tuan. Selagi namanya makhluk Allah yang bernyawa, dia akan mengambil penyaksian. Binatang, ada setengah binatang kita juruh ayak panas dekat dia, Allahu Akbar. Kita saja-saja nak bunuh dia, bukan nak bunuh, nak azab dia. Kena kita besok. Dia sama-sama dia pun ada. Itu haiwan. Manusia dengan manusia lagi karut kan? Lagilah sambil-sambil nak mengambil penyaksian. Sedangkan Nabi kata bila mana berhimpun di padang mahsyar tu 50,000 tahun selepas itu, Allah tarik neraka. Allah suruh 70,000 malaikat tarik neraka tu mari ke tepi padang mahsyar. Manusia ni bila tengok tu, semua pakat tuduh menuduh. Pertama mula anggota kita ni tuduh menuduh. Jasad tujuh roh, kulit tuduh kulit Allah, telinga kata mata, mata kata hidung, hidung kata mulut, mulut kata telinga, telinga kata tangan, mata kata tangan pergi ambil, tangan kata kaki bawa masing-masing. Sebab apa ketika itu? Nak mengelak daripada nampak dah. Manusia sekarang sebab dia tak nampak.
Syurga dia tak nampak, neraka dia tak nampak. Itu nama ujian tu. Tuan-tuan, kalau Allah buka hijab nampak syurga, tuan-tuan, Allahu Akbar, tak tahu nak cerita, tuan-tuan. Penuh masjid ni. Tu, sebab tak nampak. Itu besok kita bila nampak sikit tu, menyesal tak sudah. Allah, awaklah aku buat sikit sangat amal ni, kalau aku tahu dulu, Allah, tak guna dah. Kan? Kenapa bagi macam ni? Allah, tu. Semua manusia akan menyesal. Whatever, regardless whatever you are. Engkau cikgu ke, engkau ustaz ke, engkau tok lebay ke, engkau tok imam, engkau ulama ke, semua. Engkau kerani ke, engkau polis ke, engkau cikgu, semua akan menyesal. Menyesal bukan sebab ni, menyesal sebab tak bertambah kebaikan tu. Tak mau buat banyak-banyak. Dulu buat sikit-sikitnya. Sebab apa? Letih ha. Malas ha. Tengok-tengok tu. Tuan-tuan, sebab Nabi Muhammad SAW dah cerita dekat sahabat. Tuan-tuan, Nabi bila cerita tentang syurga ni, sahabat terlopong tengok. Mengapai rasa macam di belakang Nabi tu dah ada syurga. Tu Nabi mestal cerita. Kau cerita bab neraka ni, pengsan habis dah sahabat. Kita setengah tu, cerita lah apa pun. Buat, kan? Tu. Kita cerita, kan? Kita semua duk minta doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Dia turun masjid, api dekat mulut ni, api dekat mulut. Apa cerita? Contoh macam tu, kan? Yang kita takut api je. Allahu Akbar, kan? Habis. Dan awan-awan pun tidak menurunkan hujan lagi, dan segala binatang pun habis dikumpul supaya dibalas bila perbuatan satu-satunya dengan lainnya, kemudian dikembalikan jadi tanah. Haiwan dengan haiwan ni bila dia ambil penyaksian, sama-sama settle dah puas hati, dia kembali jadi tanah. Hancur jadi debu. Dia ambil penyaksian dengan manusia, habis-habis di keadilan, dia pun puas hati, dia pun jadi tanah. Manusia kekal tak akan mati dah, tuan. Tuan, manusia ni dekat dunia ni, dia sakit, mati, habis sakit dah. Habis dah. Sakit tu dah habis. Yang masuk neraka besok, sakit dan tidak akan mati-mati. Kalau dia minum air panas, yang timah panas tu, dia makan buah zakum tu jatuh dalam perut dia, terborai perut dia, terlondeh sampai ke tanah tu, dicipta balik, elok, makan lagi, jadi lagi. Tu, kalau perempuan yang tidak bertudung ni, diikat rambut ke atas, dituangnya timah panas ni, gelegak ke otak ni, jadi balik, tuang lagi, jadi balik, tuang lagi. Allahu Akbar. Bukan susah pun nak pakai tudung pun, bukan berat pun, 8 kilo kayak, kan? Tapi jangan kata lelaki, kami okey kot, aurat lelaki pun ada aurat dia juga, kan? Sampai basuh kereta pun pakai spender ke, pakai selat pendek macam tu. Habis. Dan laut naik gelombang ia dengan nyawa serta badannya pada hari ini dipersatukan keduanya, dan neraka jahim dinyalakan dan dimarakkan dia, dan syurga dihampirkan dia kepada orang-orang mukmin. Tu syurga di kanannya syurga, kirinya neraka. Ditunjuk dah ketika itu. Segala hijab-hijab dibuka dah. Tuan-tuan, kita mati saja, nyawa sampai sini saja, tuan-tuan, yang sampai ghorah-ghorah ni, Allah buka hijab habis. Kita dah nampak dah benda ni semua, benda-benda gaib ni semua nampak. Pahala, dosa, banyak mana amalan kita apa semua tu, kan? Kemudian kita pun rasalah roh tu, nampaklah roh tu macam mana. Sekarang ni kita pun tak tahu roh tu duduk di mana, kan? Jasad kita ni yang boleh berjalan ni, yang boleh bawa jasad ni, sebab ada roh. Roh keluar, habis, kan? Habis yang kita mimpi pergi Amerika, pergi tu, macam mana pula tu, roh keluar kan? Kita kan ada 7 roh, kan? Tu. Habis. Maka pada hari kiamat itu sudahlah 4 minit.
Maka pada hari kiamat itu sudahlah gunung itu habis lebur ia, dan bumi itu telah terbentang ia sebagai tikar, tiada bergunung dan tiada berbukit lagi. Dan pada hari itu engkau lihat bumi bergoncang ia sehabis-habis bergoncang, dan dikeluarkan daripada dalam perutnya akan segala apa yang ditanam daripada emas, perak dan orang-orang yang mati. Pada hari itulah keluar orang-orang daripada kubur dengan bertaburan, semuanya pergi berhimpun satu tempat perkumpulan, supaya melihat semua orang itu akan amal-amalnya dan balasannya. Pada hari itu, pada hari kiamat itulah cabut gunung daripada tempatnya, dengan bumi-buminya berlaga sama sendiri sampai jadi hancur lebur. Maka pada hari itulah berlaku kiamat. Kan? Berhimpun kat padang mahsyar tu untuk apa? Kiamat ni sebab apa? Tu Allah nak ambil penyaksian. Allah kan adil. Allah nak tunjuk keadilan dia tu. Allah kata okey sekarang hang cakap apa hang nak cakap. Kan? Gua bela tak ada apa tak ada, hang sendiri cakap, hang sendiri jawab. Kan? Tu. Masya-Allah. Punyalah tu. Allah pasti ambil keadilan. Allah nak tunjuk apa? Bahasanya dia tu adil. Tu. Jadi wallahualam kita berhenti dulu setakat tu, nanti kita akan sambung lagi insya-Allah. Panjang umur murah rezeki, bertemu kita sekali lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salawat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabbil alamin dina wa bi Muhammad ya rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah, dosa pasangan-pasangan kami dan anak-anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, kau angkatlah wabak yang sedang melanda kami ini, khususnya di Malaysia dan amnya seluruh dunia. Kau hindarilah kami, jemaah-jemaah kami, ahli karyah kami, saudara mara kami ya Allah daripada wabak ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. لما ارتقى